Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabah al-khair. InsyaAllah hadha al-yawm sanwasilu anil mawdu' al-hadarah fi ad-dawlah al-Umayyah. Kita telah pelajari sebelum ni kemajuan dalam kerajaan Umayyah ni terdapat 4 kemajuan, iaitu fit tarbiyah, pendidikan, wa fi as-sani az-zira'ah, pertanian, as-salis sukut quwwatul askariyah, kekuatan ketenteraan, dan kemajuan yang keempat al-akhir al-handasah al-mi'mariyah, iaitu kejuruteraan dan seni bina yang hebat. Kemudian kita telah pelajari juga faktor-faktor yang menyebabkan dia jadi moden tu, maju. Maksudnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang kekuatan askar dan seni bina ni, dia maju disebabkan beberapa faktor. Ada 3 faktor kat sini, iaitu yang pertama kita telah pelajari faktor kestabilan negara. Dia jadi maju semua tu sebab pertama negara dia stabil dari segi politik semua tu. Yang kedua istiqrarul iqtisadi, iaitu kestabilan ekonomi. Ekonomi dia kan stabil dalam bidang pertanian tu berkembang maju. Semua hasil pendapatan negara juga meningkat. Yang ketiga faktor dia jadi maju semua tu disebabkan tatawuru al-ulum al-thaqafah, iaitu perkembangan sains dan budaya. Kita telah belajar di semalam kan. Diwujudkan banyak sekolah-sekolah dalam bidang sekolah-sekolah akademik. Maksudnya dia tidak mementingkan agama saja, tapi bidang akademik pun dititik beratkan juga. Lepas tu banyak daripada bangsa-bangsa asing masuk ke dalam masuk Islam. Kemudian mereka ni berkongsi ilmu mereka ni dikongsikan. Dan yang ketiga kita belajar semalam, sebab tu buku-buku dalam bahasa asing ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. So jadi bila jadi macam ni, ilmu-ilmu daripada asing tu dapat disedut, dapat diambil oleh umat fa'au Islam. Okey, kejayaan dah. Sekarang ni kita nak cerita setiap kerajaan ni dia akan mengalami zaman kejatuhan dia. Jadi kerajaan Umayyah ni mengalami kejatuhan. Hari ni kita akan belajar uzkur awamila sukuti daulah Umayyah. Sebutkan faktor-faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Di sini ada 6 faktor menyebabkan jatuhnya kerajaan Umayyah. Lama ni kerajaan Umayyah ni kita telah belajar, itu satu kerajaan yang lama sangat kan. Kita telah belajar, kita ingat balik kan. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia punya dia panggil, kita telah pelajari bahawasanya kerajaan Umayyah ni dia panggil sistem yang beraja yang pertama Islam. Dia maksudnya sistem beraja keturunan. Sebelum kerajaan Umayyah ni Khulafa' ar-Rasyidin. Khulafa' ar-Rasyidin ni sistem khalifah yang dilantik. Khalifah melantik, bukan berdasarkan keturunan. Kerajaan Umayyah ni dia lantik berdasarkan keturunan dia. Dia panggil sistem beraja lah, yang pertama dalam Islam. Ni kita ingat balik kan. Pemimpin pertama dia nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas tu apa lagi kita telah belajar sebelum ni? Kita boleh tengok balik lah, banyak ni. Kemudian hari ni kita belajar zaman kejatuhan pula. Yang pertama, sebab apa dia jatuh? Intisyaru at-tasarrufi wal israf. Maksudnya berleluasanya kemewahan, hidup dalam mewah dan pembaziran. Intisyaru at-tarfi wal israf. Berleluasanya hidup mewah dan membazir. Maksudnya pemimpin pada zaman tersebut hidup dalam kemewahan dan banyak melakukan pembaziran wang. Hidup dengan mewah. Biasalah bila hidup mewah kan, pakaian mewah, makan mewah, semua hidup mewah. Jadi membazir menyebabkan rakyat ni hidup dalam kesusahan. Ni di zaman-zaman kejatuhan tu. Jadi menyebabkan rakyat ni jadi marah lah kan, tidak suka kepada kerajaan. Yang kedua, faktor kejatuhan dia an-niza'u ad-dakhiliyyu bainal Umayyin. Konflik dalaman. An-niza'u ad-dakhiliyyu ni maksudnya konflik dalaman.
bainal Umayyin, di antara ahli keluarga Umayyah tu. Maksudnya dia ada konflik dalam ni, konflik keluarga, berlaku ketidakpuasan hati di dalam jawatan dalam kerajaan tu, dalam kerajaan dia tu, dia diberi jawatan-jawatan dan ada di kalangan mereka yang tak puas hati lah, yang tak dapat jawatan tu. Tu jadi konflik tu. Ni boleh menyebabkan bergaduh, betul tak? Boleh menyebabkan gugur, jatuhnya kerajaan. Yang ketiga, takhallu anil qiyadati ad-diniyah. Pemimpin-pemimpin kerajaan Umayyah tu meninggalkan, takhallu maksudnya meninggalkan, anil qiyadati diniyah, meninggalkan pegangan agama. Maksudnya bukan dia tu keluar pada Islam, bukan, bermaksudnya kehidupan dia tu tidak menurut apa yang agama nak. Boleh faham? Kehidupan mereka ni tidak sama dengan tuntutan agama. Banyak lalai daripada agama, meninggalkan suruhan-suruhan agama, membuat apa yang agama larang. Tu maksudnya, bukan bermaksud dia keluar pada Islam. Dia Islam, masih Islam, tetapi dia ni meninggalkan ajaran agama. Banyak dia ni melakukan perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Ini menyebabkan rakyat juga marah pemimpin macam ni, dan juga Allah pun murka lah. Sebab tu boleh menyebabkan jatuh kerajaan tu. Dan yang keempat, faktor kejatuhan dia, al-ihmalu an intishari ad-da'wati al-abbasiyah, mengabaikan penyebaran. Al-ihmalu ni mengabaikan, dia buat tak tahu je. Anil intisharu da'wah al-abbasiyah, penyebaran seruan Abbasiyah. Kita tahu kan, selepas daripada jatuh kerajaan Umayyah ni, kerajaan seterusnya ialah kerajaan Abbasiyah. Jadi apabila rakyat dah tak puas hati dengan pemimpin hidup pula dalam keadaan yang jauh daripada agama, banyak penyelewengan, hidup dalam kemewahan, maka kerajaan Abbasiyah, sebelum tu bukan jadi kerajaan Abbasiyah lagi, satu golongan yang menyeru supaya rakyat ni menentang kerajaan masa tu, dipanggil Abbasiyah. Jadi kerajaan Umayyah pada masa tu dia mengabaikan penyebaran seruan Abbasiyah ni supaya menjatuhkan kerajaan, mengguling kerajaan. Jadi dia buat tak tahu je, dia kata tak ada apa pun, benda kecil je, bukan gerakan Abbasiyah ni boleh menjatuhkannya, boleh menjatuhkan kerajaan kita pun. Jadi menyebabkan dia buat tak tahu, dia lalai dan sebagainya, menyebabkan tertubuhnya satu gerakan Abbasiyah dan menjatuhkan kerajaan Umayyah, dan akhirnya kerajaan Abbasiyah ni mengambil alih kerajaan Umayyah. Akhirnya lah. Dan yang seterusnya, faktor kejatuhan dia yang kelima, inqilabu al-khilafati ilal muluk al-waris. Ni merampas kuasa. Merampas kuasa al-khilafah ilal mulukil awarisi. Sistem khalifah kepada sistem beraja. Kepada sistem beraja. Kita tahulah sebelum daripada Umayyah ni, Muawiyah kan, nama pemimpin pertama kerajaan Umayyah ni, nama dia Muawiyah. Dia namakan kerajaan Umayyah ni sempena nama datuknya. Jadi sebelum tu sistem zaman sahabat tu, Khalifah Ar-Rashidin tu, Khulafa Ar-Rashidin tu, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan yang terakhir Sayyidina Ali tu, dia panggil sistem khalifah. Pemimpin dilantik berdasarkan perbincangan dan pengundi daripada orang ramai, Dia panggil sistem syura, undian daripada orang ramai. Jadi lepas daripada tu, pada zaman kerajaan Umayyah tu, kerajaan tu daripada sistem khalifah bertukar kepada sistem beraja. Jadi orang tak puas hatilah sistem macam ni. Dia nak rampas kuasa, tak setuju. Dan yang terakhir, al-khilafah al-mazhabiyah. Faktor kejatuhan kerajaan Umayyah ialah perbezaan mazhab. Mazhab ni maksudnya ada yang Sunni, ada yang ahli sunnah wal jamaah, dan dalam negara juga ada Syiah, dan ada juga Khawarij, dan ada juga Abbasiyun. Jadi
dalam satu negara tu bermacam-macam dia punya mazhab, menyebabkan saling apa panggil, berperang, saling bergaduh. Jadi menyebabkan negara tu jadi orang panggil tak stabil dari segi negara tu, jadi tak aman. Itu menyebabkan salah satu faktor jatuhnya, dan akhirnya kerajaan Umayyah yang ditubuhkan oleh Muawiyah itu telah jatuh dan diganti dengan kerajaan Abbasiyah. Jadi habislah tajuk kita ni, kerajaan Umayyah. Habis dah tajuk kita tentang kerajaan Umayyah. InsyaAllah lagi akan datang kita akan belajar Al-A'lamu Al-Mashhuru fi Daulah Al-Umayyah, ulama-ulama yang masyhur dalam kerajaan Umayyah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.